Terima kasih Fatia dan juga Hanim. Salam satu Malaysia, sekali lagi bersama saya Josim menerusi Best 10 edisi 9 malam dan kita ikuti antara paparan untuk waktu ini. Kesemua pelajar Malaysia yang dibawa pulang ke tanah air dari Yaman akan didaftarkan dengan Kementerian Pendidikan bagi meneruskan pengajar mereka di universiti tempatan. Menteri Pendidikan kedua Datuk Sri Idris Yusuf berkata, pihak kementerian akan menentukan jurusan dan kelayakan pelajar berpandukan pengajar mereka di negara itu. Kerajaan kini dalam usaha membawa keluar rakyat Malaysia secara berperingkat, bermula dari Sana'a, Hudaidah dan kini Hadramaut. Kerajaan belum memuktamadkan keputusan untuk menetapkan had umur pengeluaran simpanan persaraan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada usia 60 tahun. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong berkata, perkara itu baru di peringkat cadangan dan perbincangan. Sebarang pelaksanaan terhadap cadangan tersebut katanya perlu terlebih dahulu melalui Kabinet. Sebaik KWSP mengumumkan cadangan berkenaan minggu lalu, isu tersebut mendapat respons meluas pelbagai pihak yang rata-rata tidak bersetuju dengannya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia menggunakan pendekatan bersepadu dalam menguruskan penggunaan internet dan kesan penyalahgunaannya kepada negara. Menurut Timbalan Menterinya Dato' Jalani Johari, ia dilakukan dengan penambahbaikan peruntukan Undang-Undang bagi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang kini disemak dan dijangka dibentangkan ke Parlimen selewat-lewatnya hujung tahun ini. Jelasnya lagi, tidak semua kes yang disiasat MCMC berakhir dengan pendakwaan. Ada juga yang hanya dikenakan pendekatan pentadbiran seperti sekatan akses kepada laman sesawang yang menyalahi atau cuba menyalahi undang-undang negara. Setakat ini 1,409 laman web telah pun disekat kerana menyalahi pelbagai undang-undang bertulis negara. Sabah menjangkakan pengurangan royalti minyak yang akan diterima kerajaan negeri tahun ini susulan kemerosotan keterusan harga minyak dunia. Ketua Menteri Datuk Sri Musa Aman menjelaskan, dengan jangkaan berkenaan, Sabah menganggarkan kutipan royalti akan berkurangan berbanding 1.15 bilion ringgit yang diterima sebelum ini kepada 788 juta ringgit. Royalti minyak menyumbang kira-kira 20 hingga 23% kepada hasil negeri Sabah ketika ini. Susulan perkembangan itu, kerajaan negeri akan mengamalkan perbelanjaan lebih berhemah khususnya dalam perbelanjaan operasi bagi mengurangkan kesan terhadap perbelanjaan pembangunan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK sedang berbincang dengan Jabatan Peguam Negara bagi mewajibkan peniaga mempamerkan papan tanda jelas caj perkhidmatan di premis masing-masing. Perbincangan tersebut adalah langkah interim sehingga satu polisi baru berhubung caj perkhidmatan diwujudkan kerajaan. Menurut Ketua Sediausaha KPDN-KK Datuk Sri Alias Ahmad, ia selaras dengan siasatan dari aspek salah guna caj perkhidmatan berkenaan dengan cubaan pengambilan untung. Kenaikan gaji dan elaun anggota Parlimen baru-baru ini adalah atas keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan dan sumbangan mereka kepada negara. Bagi Presiden Majlis Senator Malaysia MSM Tan Sri Abdul Rahim Abdul Rahman, kenaikan gaji itu juga dilakukan pada kadar yang berpatutan. Gaji anggota Parlimen Malaysia ketika ini adalah yang terendah jika dibandingkan di serata dunia. Isu itu juga katanya tidak sepatutnya dikaitkan dengan pelaksanaan GST. Baiklah saudara, sekian Best 10 edisi 9 malam ini. Saya Josim. Kita jumpa lagi. Salam satu Malaysia.